Contoh yang kita ingin lihat adalah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Nampak dia? Ini daripada surah Al-Ahzab. Kita mengkaji Quran berjalan ini kerana pada diri Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, model, contoh ikutan. Sama sekarang tuan-tuan, untuk anak-anak ada Avengers, tuan kan, Captain America lah, tentang Superman, Batman, apa sebagainya itu namanya uswatun hasanah ke ataupun uswah sahaja? Uswah. Tetapi kalau katakan dia tengok Avengers itu sampai dia kagum sangat, kalau tengok Superman, kalau tuan-tuan zaman dahulu tengok Superman, kalau boleh lepas tu nak pakai tuala dan nak terjun daripada rumah, tapi alhamdulillah rumah kat tingkat bawah, tak adalah masalah sangat tuan-tuan ya. Tapi ada anak yang daripada rumah flat, lepas tu letak tuala dan nak terjun. Pasal apa? Pasal dia rasakan inspired dengan tokoh model yang dia lihat dalam TV pada tahun 86 dahulu tuan-tuan. Ya. Jadi di dalam Al-Quran Allah membawakan model kerana apa? Kerana semua orang perlukan contoh teladan. Dia tak boleh duduk seorang dan dia bina model sendiri tuan-tuan. Tak. Ya, dia perlukan satu contoh, dan contoh yang Allah bawakan dalam Al-Quran ini adalah contoh hasanah, contoh baik. Ya. Ada contoh tak baik, tapi Allah cakap Nabi Muhammad ini pada diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah. Tapi ini untuk siapa? Siapa yang akan betul-betul menjaga, mengkaji dan juga akan mengamalkan kepada model ini? Yang pertama, liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang berharap untuk bertemu dengan Allah dan juga kepada hari akhirat. Ya, nak jumpa Allah dan jumpa hari akhirat. Mengapa nak jumpa Allah tuan-tuan? Semalam kita dapat ke satu tray buah-buahan durian musangking semalam? Tak dapat tuan-tuan kan? Tapi kalau tuan-tuan dapat setiap hari satu tray air katira dan juga air cendol, kan? Petang ni balik je dekat depan rumah tu dah siap dah, kan? Kemudian apa lagi? Ada akok, lagi apa lagi? Ada nasi kerabu, nasi pulut mangga lah, semualah. Satu tray depan rumah. Dah siap berbalut. Dia tulis nota kat situ, silakan menjamu selera untuk berbuka. Apa perasaan tuan-tuan kalau petang ini dibekalkan tuan-tuan perkara tersebut? Gembira tak gembira? Gembira. Besok pun tengok ada lagi. Ada lagi tuan-tuan. Dan kita pun confused kan, kita kata apalah bagi ni kan. Kita tulis kat mesej kat rumah kita tu, pasal tak tahu nak beri apa, kita tampal siapa yang memberi ini, kan. So kita tampal, besoknya dibalas balik. Dia kata jangan bimbang, ini halal. Kalau tak cukup, saya boleh tambah. Besok dapat 2 talam tuan-tuan. Rasa-rasanya kita akan terkejut ke tak terkejut? Terkejut. Suka tak suka? Nak tahu tak siapa yang bagi? Mesti nak tahu kan? Maka tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, pada petang nanti kita mungkin bertemu talam sahaja yang ada kat rumah, tapi tak ada isinya. Tapi alhamdulillah pada petang nanti kita akan ada peluang insya-Allah untuk berbuka dengan lidah yang masih boleh merasa. Berapa nilai satu talam kalau ada air katira dengan air pulut mangga, durian musangking, satu talam berapa ringgit tuan-tuan? Mungkin RM100 ya, mungkin. Tetapi kalau kita masih lagi boleh merasa pada petang ini, harganya berapa ringgit? Tak ada nilai, lebih nilainya kan. Kalau masih lagi ada mata, masih lagi ada keluarga, nilainya lebih lagi. Maka tuan-tuan sekalian, apabila kita diberikan macam-macam, lebih berharga daripada talam tadi tu, yang ada macam-macam tadi, air katira ke apa sebagainya tu, sudah tentunya kalau dapat satu talam kita tertanya-tanya, wah, kan, saya nak berjumpa dengan siapa orang yang beri. Kalau Allah sudah memberi kepada kita mata, memberi kepada kita macam-macam tuan-tuan, sudah tentu kita ini ingin bertemu
dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, ini adalah psikologi tentang orang yang nak bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Dan kita nak bertemu di akhirat nanti, ya, bertemu dengan siapa? Kita nak bertemu dengan orang-orang yang kita sayang. Tuan-tuan kan? Ayah kita yang mungkin sudah pergi, ya, ibu kita, kalau katakan ibu masih ada pun, kita nak juga bertemu di akhirat nanti di tempat yang paling bahagia. Tuan-tuan ya. Sekarang ni tuan-tuan bahagia ke tak bahagia? Bahagia, sekarang bahagia. 100% ke 80%? Siapa yang 100% bahagia? 90%? 80%? Banyak, Cik Fauzi ramai tak berapa bahagia sangat. Okey. So sekarang ni berapa bahagia tuan-tuan? Kita tak bahagia 100%. Tuan-tuan ya. Tak bahagia 100%. Di tempat yang bahagia 100% namanya ialah Yaumul Akhir. Itu pun kalau kita diberi peluang untuk ke sana, insya-Allah kita doakan tuan-tuan. Kita dalami, harapnya kita dapat ikuti dan laksanakan. Tapi ceritanya ialah apa? Ceritanya ini adalah tempat yang betul-betul bahagia. Betul-betul bahagia. Kalau katakan di tempat kerja kita taklah berapa bahagia sangat nak pergi kerja, kan? Besok nak pergi kerja, contohnya raya nak kena lalu jam, kan? Bahagia tak bahagia tuan? Ada yang kata, yelah orang Kelantan, ya, macam Ustaz Saifuddin. Kan? Memang dah, itulah, ataupun orang Terengganu kan, itulah dia punya bahasa pada setiap tahun. Kan? Nikmati sahaja. Tapi sebenarnya, kalau adalah, baru ni ada dapat satu WhatsApp, katanya boleh trip untuk apa? Hantar melalui helikopter. Tapi tak tahulah betul ke tak. Kan? Okay? Saya rasa macam main dia tu. Kan? Tapi kalau betul lah, dia letak kat situ, RM10,000 sahaja satu perjalanan. Kan? Make sense jugalah kan kalau personal trip tu, kan? Tak kisahlah nak hantar ke mana pun, dia boleh hantarkan. Kalau betul lah begitu, amatlah bahagia tuan-tuan kan. Tetapi rasa-rasanya siapa yang berminat nak ambil trip itu? Balik kampung RM10,000. Seorang seorang RM10,000. Kalau dua orang RM20,000. Ya. Rasanya, tetapi tuan-tuan di sini kita sebenarnya kajian tentang hari akhir ini amat menarik tuan-tuan ya. Bagi tuan-tuan yang terlibat dalam bahagian inovasi, salah satu daripada kaedah inovasi ialah ideality. Kita nakkan satu produk itu faster, better, cheaper. Kalau boleh fastest, best dan cheapest. Ya. Contohnya, tuan-tuan sekarang ini kalau ambil oksigen, berapa kena bayar? Percuma kan? Percuma. Cepat ke lambat? Cepat. Bagus ke tak bagus? Bagus. Tetapi kalau kita pakai sistem manusia, kalau pergi ke hospital, kalau orang yang tak ada oksigen tu kan, dia kena bayar berapa? Kalau satu tank tersebut. Tuan-tuan ada pengalaman? Siapa ada pengalaman? Satu hari? RM30,000, betul-betul? Siapa yang cakap? Tapi mahal ke tak mahal tuan-tuan? Mahal. Jadi sebenarnya ialah apabila sampai hari akhirat, semuanya ideal, tuan-tuan ya. Semuanya ideal. Maksudnya kita nak bergerak ke mana sahaja pun, tak payah bayar RM10,000, dah sampai dah berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, insya-Allah. Ya. Berjumpa dengan atuk kita, dengan nenek kita. Nama tempat itu adalah Yaumul Akhir. Dan di situ nanti jiran kita ialah bandar itu nanti jumpa Nabi Musa yang dulunya amat tegas tersebut, kan? Kemudian siapa lagi kita jumpa insya-Allah? Nabi Isa, berjumpa dengan siapa? Dengan Nabi Yusuf, dengan Maryam, ya. Semua perkara itu adalah lokasinya di sini. Dan apabila orang yang ingin bertemu Allah, pasal Allah bagi macam-macam, tetapi bagi macam-macam dekat dunia ini pun taklah berapa perfect. Saya nakkan yang perfect, namanya hari akhirat. Dan orang yang selalu mengingat kepada Allah ini, maka dia akan menjadikan Rasulullah sebagai contoh teladan. Dan nombor satu kita jelas, nombor dua kita jelas, nombor tiga, wa dzakarallaha katsira. Apa maksudnya tuan-tuan? Orang yang mengingat Allah banyak. Orang yang ingat Allah sikit, dia akan jadikan siapa sebagai uswatun hasanah, sebagai model dia? Kalau yang ingat Allah sikit, dia akan ingat Superman. Kan ya? Ataupun dia ingat kepada BTS contohnya kan. Anda tahu BTS apa?
BTS ke TBS? TBS tu dekat itu tuan-tuan kan, naik kat bas tu. Okey. BTS daripada Korea tuan-tuan kan. Contohnya dia kan. Pasal apa? Pasal dia rasakan bahawa dia zikirnya adalah BTS selalu. Bila dia zikirnya Avengers, Abah, jomlah, jom kita jom Avengers. Zikirnya Avengers, maksudnya dia akan jadikan siapa sebagai uswah dia? Avengers. Tuan ya. Jadi itu sebabnya tiga perkara ini adalah package, dan wa dzakarallaha katsira ini adalah bagi orang-orang yang ingin mencari ketenangan dalam hidup. Orang yang nak cari ketenangan, dia tahu bahawa dia kena ikut kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam baru dapat tenang.